Okey, baik. Kemudian, kita nak tengok pula satu persatu untuk setiap elemen dalam cerita Pelanduk Mengajar Memerah ini. Okey, seterusnya. Baik, untuk prosa ini, temanya adalah balasan terhadap golongan yang menganiaya golongan lain. Okey, sebab apa dikatakan sedemikian? Okey, kita tengok bagaimana kisah memerang yang berpunca daripada perbuatan memerang itu sendiri. Dia dahulu yang menganiaya anak-anak sang sebarau, di mana dia yang makan isteri dan anak-anak sang sebarau, dan akhirnya balasan terhadapnya iaitu anak-anak sang pemeran sendiri terbunuh selepas dipijak oleh pelanduk yang diberi nama Shah Alam di Rimba. Okey, kemudian kita tengok persoalan persoalan ni kita boleh ambil daripada tema yang kita terangkan sebentar tadi, yang Mak Limah terangkan sebentar tadi. Okey, yang pertama, sikap tamak yang mahu mendapatkan sesuatu dengan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nasib pihak lain. Kita dapat tengok daripada watak memerah itu sendiri. Kedua, pengaduan dilakukan kepada yang pihak berkuasa. Apabila satu peristiwa berlaku, kes berlaku, diadukan kepada Nabi Allah SWT iaitu Nabi Sulaiman. Pengadilan memerlukan saksi. Kita tengok bagaimana Nabi Allah SWT mengadili satu-satu kes tu, dia panggil satu-satu haiwan yang terlibat, diperlukan saksi. Yang seterusnya, kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Ini dapat dilihat daripada Nabi Sulaiman. Bercakap benar. Okey, setiap saksi yang dihadapkan tu memang bercakap benar. Tiada berdolak dalih. Dan saya bersedia untuk menyelamatkan pemerintah. Okey, kita dapat tengok daripada watak-watak haiwan-haiwan, daripada watak haiwan yang dihadapkan. Haiwan-haiwan ni dia menghadap. Okey, tujuan dia apa yang dibuat tu, sang bubut bunyikan gendang, sang udang bawa tembok, semua tu sebab nak selamatkan pemerintah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir sekali, mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Sama juga yang tadi itulah, bercakap benar. Okey, kita boleh tengok juga latar. Okey, seperti yang sedia maklum sebelum ni Mak Emah cakap, latar ada banyak. Okay. Latar ada banyak, antara dia latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Latar tempat, apa sahaja tempat yang terlibat dalam prosa ni lah. Okay, kalau kita tengok hutan rimba, di mana tempat Shah Alam di Rimba memerintah dan membuat lawatan. Masa dia buat lawatan ni lah, dia jumpa memerang. Lubang, tempat tinggal mak, bapa dan anak-anak memerang. Kota istana iaitu singgasana Nabi Allah Sulaiman di kota istana. Okey, seterusnya lubuk, tempat tinggal sang sebarau dan anak-anak sang sebarau. Okey, latar masa. Latar masa seperti mana latar tempat, apa sahaja waktu yang terlibat dalam prosa ni diklasifikasi, dikelaskan sebagai latar masa. Pada zaman dahulu, contohnya zaman pemerintah Nabi Allah Sulaiman. Okey, siang, masa mak bapak memerang pergi menghadap Nabi Sulaiman. Petang, mak bapak memerang pulang. Masa itulah dia jumpa anak-anak dia dah mati dipijak. Okey, malam. Contohnya, mak dan bapa memerang melakukan perbincangan serta membuat keputusan untuk berjumpa dengan Nabi Allah Sulaiman. Okey, latar masyarakat. Okey, kita secara terang lagi bersuluh lah. Memang masyarakat di sini adalah semua binatang yang tinggal di rimba. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Kita boleh tengok daripada sikap sang memerang. Masyarakat yang berlaku jujur, di mana binatang-binatang ni bila dihadapkan di hadapan Nabi Allah Sulaiman, dia berkata benar waktu pengadilan. Masyarakat yang patuh akan pemerintah. Masyarakat yang sentiasa bersedia untuk menjaga keselamatan pemerintah. Sebenarnya, latar masyarakat ni, kamu boleh rujuk balik kepada persoalan yang kita nyatakan, yang Mak Limah terangkan sebentar tadi. Masyarakat yang cepat bertindak. Masyarakat yang mengaku kesilapan diri. Kisah memerang tidak berdolak dalih lah. Bila ditanya oleh Nabi Sulaiman, dia pun berkata benarlah, sebenarnya semua itu berpunca daripada dia. Masyarakat yang bijak menyelesaikan masalah dapat dilihat daripada Nabi Sulaiman. Okey, watak dan perwatakan.
Kita tengok dulu satu-satu. Watak yang pertama pelanduk. Di mana Perdana Menteri Nabi Sulaiman? Shah Alam di Rimba. Okey, menteri. Dia perwatakan dia siapa pelanduk ni? Dia adalah Menteri Nabi Allah Sulaiman. Menteri yang paling termasyur, bijak memberi kesedaran, pandai bersilat. Untuk perwatakan ni, apa sahaja yang berkaitan dengan watak tu? Apa perangai dia, bentuk rupa dia, itu kita boleh kira sebagai perwatakan. Okey, sambung semula. Perwatakan untuk pelanduk ni sentiasa mengambil berat akan kehidupan rakyat, taat kepada pemerintah, mudah berasa risau, jujur. Okey, kita tengok pula kepada watak sang memerang. Okey, sang memerang ni dia ada 7 ekor lah tu, 7 ekor anak. Dia menjadikan ikan. Ikan ni lah adalah makanan dia. Sebab tu lah ada konflik antara dia dan sang sebarau tu. Sebab sang sebarau tu ikan. Okay, dan dia tamak. Tamak tu lah menyebabkan berlakunya balasan kepada dia. Okay, bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab apa dikatakan bertanggungjawab? Sebab mak bapak memerang ni bertanggungjawab lah terhadap anak-anak dia. Dia pergi cari makan. Dan satu lagi, dia bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan dia. Dan dia sedar akan penganiayaan yang dia telah lakukan lah. Okey, untuk raja Nabi Allah Sulaiman ni kita tengok apa perwatakan dia. Dia pemerintah yang rakyatnya terdiri daripada manusia, jin dan binatang. Dinyatakan di awal prosa lah. Melantik 5 Perdana Menteri, dia bijak menyelesaikan masalah. Dan dia tidak terburu-buru. Tengok macam mana dia mengadili kes sang memerang dan sang sebarau tu. Dia tak terus buat keputusan. Dia panggil saksi, panggil siapa lagi yang terlibat. Okay, untuk gaya bahasa ni, Mak Imah harap kamu memang sedia baca. Kalau kita sekadar tengok video, tengok sinopsis tak jadi. Memang kita kena baca. Salah satunya kita boleh terangkan untuk bahagian gaya bahasa ni lah. Ayat pendek. Hatta seketika lagi hari pun petang lah. Ayat panjang. Ayat panjang ni panjang lah. Memerang yang kedua lalu menangis. Yang teramat sangat sayang akan anak-anaknya itu. Putuslah asanya membawa ikan terlalu banyak. Hendak memberi makan akan anak-anaknya itu. Okey, diksi. Okey, diksi tu antara dia penggunaan bahasa-bahasa lain lah. Contohnya bahasa Arab Nabi Allah Sulaiman AS. Bahasa istana bersemayam. Bahasa klasik sebermula. Okey, sin qaf. Sin qaf kita ada sang biawak, contoh dia lah. Ada lagi sin qaf yang lain. Sang biawak membawa pedang tercabut saja berlari-lari jadi kepada. Repetisi ni adalah pengulangan pengulangan perkataan dalam satu ayat. Contoh, sebab pun sang biawak memalu gendang perang itu oleh kerana engkau membawa pedang bercabut konon. Jikalau begitu engkau membawa pedang bercabut itu, musuh mana akan datang melanggar beta ini? Dia mengulang perkataan pedang. Okay, di keseluruhan cerita, apa nilai yang kita boleh dapat? Keberanian. Keberanian ni daripada mana? Daripada pelanduk. Okey, memerang pun berani sebab dia berani mengambil tanggungjawab. Keadilan. Okey, Nabi Allah Sulaiman macam mana dia mengadili satu-satu kes tu. Kejujuran. Bila mana saksi-saksi menghadap, mereka tidak berbohong, mereka bercakap yang benar. Kebijaksanaan juga diperlihatkan untuk Nabi Allah Sulaiman. Keprihatinan, raja yang prihatin, tanggungjawab, kepatuhan kepada raja. Bagaimana rakyat-rakyat yang terdiri daripada binatang tu mematuhi kepada perintah raja. Kesedaran, sedar akan kesilapan. Okey, pengajaran kita boleh ambil saja daripada nilai tadi. Okey, kita hendaklah menjadi pemimpin yang prihatin terhadap kehidupan rakyat. Sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman, patuh akan setiap arahan pemerintah. Okey, membuat keputusan yang adil, mencari bukti-bukti yang jelas bila nak buat satu pengadilan. Okey, ibu bapa yang bertanggungjawab. Bagaimana sang sebarau, sang memerang sangat prihatin, sangat bertanggungjawab terhadap anak-anak dia. Okey, sebagai pemerintah, bijak untuk menyelesaikan masalah, berkata dengan jujur. Okey, sedar akan kesalahan. Okay, jadi kita dah habis untuk
ulasan, untuk kupasan bagi tajuk prosa. Jadi muklimah harap kamu semua faham tentang elemen-elemen prosa dan faham jalan cerita. Jadi untuk kelas hari ini, di akhir pembelajaran ini muklimah akan sediakan 2 latihan, satu dalam bentuk kuisis, satu dalam bentuk latihan bertulis. Untuk kuisis boleh jawab dalam nama web kuisis yang akan muklimah beri pautan saat lagi. Untuk ujian bertulis, untuk latihan bertulis, memang akan bagi contoh latihan bertulis tu, buat salin soalan dan cara